Panas guys. Mengapa kerajaan Malaysia gagal mematuhi syarat-syarat yang termaktub dalam MOU yang ditandatangani di hadapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Indonesia pada 1 Februari yang lalu. Persoalkan juga ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi lagi klik video ini. Kali ini kita akan membahaskan tentang isu pembekuan tenaga kerja Indonesia. Ini mungkin daripada pemerintahan sekarang, iaitu Presiden Bapak Jokowi, yang mungkin secara terus untuk warga negara Indonesia untuk datang ke Malaysia, membekukan secara permanen ataupun tidak itu tenaga kerja Indonesia untuk datang ke Malaysia. Mungkin Malaysia hanya akan mengambil tenaga kerja daripada luar, iaitu seperti Bangladesh, India dan sebagainya. Jadi baru-baru ini gempar ya para parlimen membahaskan tentang isu Indonesia ingin membekukan penghantaran pekerja-pekerja Indonesia untuk datang ke Malaysia. Kita lihat langsung pembahasan yang satu ini ya. Yang Berhormat, Seremban kemukakan pertanyaan dalam masa 1 minit. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya minta Menteri Sumber Manusia menyatakan mengapa kerajaan Malaysia gagal mematuhi syarat-syarat yang termaktub dalam MOU yang ditandatangani di hadapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Indonesia pada 1 Februari yang lalu. Persoalkan juga ya guys. Indonesia membekukan penghantaran pekerja-pekerja mereka ke Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia jawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Memorandum Persefahaman Malaysia dan Indonesia mengenai pengambilan dan penempatan perkhidmat domestik Indonesia telah ditandatangani pada 1 April 2020. Memorandum Persefahaman ini telah membuka laluan kepada kemasukan pekerja warga Indonesia untuk sektor-sektor lain yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing termasuk perkhidmat domestik Indonesia. Namun begitu, pada 12 Julai, Kerajaan Indonesia telah mengumumkan penangguhan sementara, bukan membekukan, penangguhan sementara kemasukan pekerja warga Indonesia ke Malaysia. Jadi di sini mungkin penjelasan ini akan dapat membantu sedikit sebanyak persoalan-persoalan yang lagi ditanyakan oleh warga Indonesia. Jadi inilah antara jawapan, bukan isu pembekuan tetapi lebih kepada penangguhan ya. Jadi kita lanjut, apakah penjelasan mereka ya? Ini adalah ekoran daripada kekeliruan yang timbul dalam mekanisme pengambilan perkhidmat domestik Indonesia ke negara kita. Isu ini telah dibincang semasa mesyuarat jawatan kuasa bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Kerja Semua Manusia pada 18 Julai 2020 semalam. Mesyuarat tersebut telah bersetuju supaya perbincangan segera diadakan oleh Kementerian Semua Manusia, Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Imigresen Malaysia serta Tuan Yang Terutama Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kadar segera. Seharusnya memang dengan kadar segera lah ya guys. Betul. Ini isu berat sebenarnya. Menjawab soalan saya. Yang pertamanya, adakah benar bahawa salah satu syarat dalam MOU tersebut yang ditandatangani di antara Malaysia dengan Indonesia ialah berkenaan dengan pemansuhan sistem MIG online yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia? Adakah itu satu syarat yang telah pun dipersetujui oleh kedua-dua pihak? Kalau itu merupakan salah satu syarat, adakah kerajaan Malaysia mengambil langkah untuk memansuhkan sistem tersebut? Seperti sebab apa yang didakwa oleh pihak Indonesia ialah kita masih menggunakan sistem tersebut walaupun syarat yang telah pun dipersetujui dalam MOU ialah pemansuhan sistem tersebut. Terima kasih. Tidak, Menteri. Tuan Yang di-Pertua, kebetulannya tiada sebarang syarat untuk memansuhkan sistem sedia ada. Apa yang telah dinyatakan dalam MOU adalah menggunakan sistem yang sedia ada di Indonesia untuk pengambilan pekerja asing. Tetapi ia tidak mensyaratkan kita akan masukkan sistem yang kita ada. Semalam kita telah ada perbincangan dengan pihak Indonesia dan bersetujui supaya kita akan integrasikan sistem yang sedia ada dengan KDN dan sistem yang dicadangkan oleh Indonesia. Saya jemput soalan tambahan yang kedua. Sebelah sini saya jemput Yang Berhormat Tabram. Terima kasih Tuan Yang Betul. Soal tambahan saya, apa masalah ni, apa kesan dia pada sektor-sektor yang berkenaan yang memerlukan pekerja asing datang dari Indonesia, apa kesan dia dan apa jangka masa yang akan selesaikan masalah ini?
supaya rakyat tahu masalah ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Terima kasih. Sila Menteri. Tuan Yang di-Pertua memang kita perlukan koordinasi dengan kadar yang segera. Apabila kita mengadakan perbincangan dengan pihak Indonesia, mereka cadangkan gunakan one channel system yang sedia ada di Indonesia supaya buat masa ini kita gunakan melalui KD, kita gunakan sistem online di mana Indonesia berpendapat mereka tiada pengetahuan pekerja asing daripada Indonesia masuk sebagai pelancong dan akhirnya dikeluarkan pemimpin oleh Malaysia, maka mereka tiada maklumat pekerja mereka masuk ke dalam negara kita. Maka dengan adanya one channel system daripada Indonesia, mereka dapat sempat memantau. Dan sebelum berbincang dengan KDN, kita telah bersetuju dari segi dasar untuk mengintegrasikan sistem sedia ada dengan KDN dan made online yang sedia yang dicadangkan oleh pihak Indonesia supaya kedua-dua negara akan adakan maklumat. Dari segi kesan memang kita perlukan pekerjaan dengan kadar yang segera, dan kita pun telah mencadangkan apa yang telah dibincangkan di antara Kementerian Sumber Manusia dan KDN kepada Duta Indonesia, dan saya percaya dan yakin perkara ini akan diselesaikan dalam masa yang terdekat. Terima kasih Menteri. Peraturan mesyuarat membenarkan 2, tapi dalam tempoh masa 10 minit. Oleh ada masa, saya beri soalan tambahan yang ketiga kepada Ibu Baran. Silakan. Terima kasih. Yang berhormat, soalan yang tentu ini adalah di mana semasa Pakatan Harapan merajuk kerajaan, kita setuju bahawa online made system ini dihapuskan. Tetapi kita hairan sekarang bila kerajaan bersetuju dengan one channel system dengan Indonesia. Itu bermakna it's self-explanatory bahawa made online itu tidak boleh dipakai. Kenapa lagi digunakan pakai? This is the shortest lived memorandum of understanding in the whole world of Malaysia. Dia juga menegaskan di sini bahawa kenapa ada sistem made online ya yang dibicarakan hangat ketika mula-mula terjadinya pembantaian TKE ketika itu ya. Di sini mungkin akan dapat menjawab segala apa jua permasalahan ini ya. Usaha oleh kedua-dua kementerian untuk memberi satu hala tuju yang baik. Yang mustahil, Datuk, masalah yang dihadapi oleh plantation industries yang bermakna lebih dari 150,000 orang diperlukan. Banyak buah-buah yang sudah lepasi tempoh untuk harvest, belum di-harvest. Berjuta-juta bilion, saya difahamkan 28 billion loss. Adakah kerajaan fikir kenapa ini satu 28 yang senang kita menolong billion. Kita punya perniagaan after COVID, kita perlu memberi lebih insentif kepada mereka. No need government to spend money. Government must be business friendly. Act for the benefit of the people. Ini mustahil. Saya harap Yang Berhormat boleh menolong dalam hal ini, mengambil perhatian yang bagus. Saya semalam saya difahamkan lebih 15 negara yang lain diberi juga keutamaan untuk membawa. Mungkin di Sri Lanka dan di Burma sekarang kadang-kadang 15 negara mereka nak datang beri negara pekerja yang special approval kepada mereka untuk datang ke negara supaya kita perlukan ribu-ribu orang. Kenapa halangan tersebut? Terima kasih. Ibu Baran, sila Menteri. Nanti cadangan yang berhormat Ibu Baran saya ambil maklum. Terima kasih. Panas guys. Standard reply of civil servants lah. Jangan kita lari dari tanggungjawab. Yang berhormat tahu bahawa kekurangan ini merugikan. Ibu Baran, minta maaf. Ibu Baran, saya ingin teruskan. Baik, terima kasih. 28 billion. Betul, saya memaklumkan ke Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Sumber Manusia telah meluluskan 200,000 lebih kota untuk pekerja asing, dan permohonan masih terbuka untuk 15 negara lain. Wow. Tak ada halangan. Sekiranya majikan perlukan pekerja asing, dia boleh mampir terus, tak ada halangan, dan luluskan. Terima kasih. Menteri yang menjawab boleh diberi masa 2 minit 30 saat untuk menjawab. Panjang masa tu. Jadi sekarang saya Datuk Speaker, kalau dia kata tak ada masalah, kenapa kita hadapi masalah itu? Apa punca masalah tu? Menteri cakap satu berikan gambaran tak ada masalah. Boleh je, tapi masalah tu ada. Tuan Yang di-Pertua, memang tak ada masalah. Memang isu panas ya kalau di parlimen seperti ini guys. Dari segi pelaksanaan, bukan membatalkan MOU seperti mana disebut oleh Ibu Baran, bukan membatalkan. MOU masih relevan, ada sedikit kekeliruan dari segi pelaksanaan. Kita telah pun berbincang dengan pihak Duta Indonesia dan telah mencadangkan cadangan daripada Kerajaan Malaysia. Perkara itu akan diselesaikan dalam keadaan segera. Tambahan pula dari segi pengambilan pekerja asing,
kita dah luluskan 200,000 pekerja asing, lebih daripada 200,000, dan majikan telah pun bayar levy kepada KDN. Sekarang isunya majikan perlu ambil pekerja asing mengikut keperluan mereka daripada negara mana mereka perlu. Itu aja. Terima kasih Menteri. Okey, itu tadi guys sedikit info yang mungkin dapat membantu sedikit sebanyak persoalan-persoalan yang ada di benak kalian. Isu ini hanya bersifat sementara sahaja, iaitu penangguhan bukan pembekuan untuk kedatangan para pekerja daripada Indonesia untuk datang ke Malaysia. Tetapi banyak netizen-netizen yang aku baca komen-komen kalian itu pada lebih fokus kepada pembekuan bukan penangguhan. Jadi bagaimana pendapat kalian? Sila komentar di bawah. Apapun jua permasalahan, kita sama-sama doakan agar kedua-dua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, dan semoga tidak lagi terjadi isu-isu pembantaian para TKI ini di masa yang akan datang. Jadi sampai jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.